yang masih lagi menceritakan tentang nur. Nur adalah cahaya, sedikit repap daripada minggu lepas. Apakah itu nur? Nur adalah cahaya. Siapakah yang membawa cahaya ke alam dunia? Dikenali sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada rahmat. Dialah yang membawa rahmat ke atas muka dunia ini. Dialah yang membawa Islam yang sebenar-benar di atas muka dunia ini. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda juga adalah orang yang bertungkus lumus dalam menyempurnakan Islam di atas muka bumi ini. Maka wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi dah pengganti, iaitu sebagai seorang rasul hatta sebagai seorang nabi. Lepas baginda Rasulullah tak ada dah. Maka selepas wafatnya baginda Rasulullah, sempurnalah agama Islam itu sendiri. Tidak ada penambahan, tidak ada penolakan, tidak ada juga pengurangan. Dan ianya lengkap daripada seluruh aspek. Dia tak ada terkecuali. Kita tak boleh kata, oh Rasulullah lupa. Ini zaman Rasulullah tentang contohnya dari segi perniagaan. Oh tak bolehlah kita buat macam ni dan sebegitu. Menambah-nambah. Cuma yang kita boleh buat adalah penambahbaikan dari segi peredaran zaman kita. Contohnya masa zaman dahulu tidak ada sistem online banking. Tapi hari ini ada. Kita tak boleh katalah oh online banking tu bida'ah. Sebab Rasulullah dia tak. So kita kena faham benda ini dari segi kefahaman dan juga peredaran zaman. Yang semakin hari semakin meningkat dan semakin hari dia semakin memudah cara kan. AKA ni semakin hari membuatkan kita ini semakin malas. Itulah dia. Sehingga kan tidak ada tenaga kita ni untuk dikeluarkan. Hari ni nak cari majlis ilmu pun senang je. Duduk kat mana-mana, ada internet, tekan je hujung jari je. Dengarlah. Tu pun kadang-kadang kita tak dengar juga. Kalau macam dulu kita nak cari ilmu, kena pergi fakulti. Kena pergi masjid, kena pergi surau, kena pergi pondok. Satu perjalanan yang sangat-sangat sukar. Tapi hari ni semuanya Allah mudahkan. Kerana apa? Kerana Allah sayang kepada kita. Kenapa Allah sayang? Sebab hari ini masa itu semakin singkat. Hari ini masa itu semakin pendek. Kalau kita tengok dulu 1 jam lama sangat. Tapi hari ini sejam, ya Allah tak boleh buat apa pun. Kalau dulu kita rasa dalam masa 2 jam tu, ya Allah macam-macam boleh buat. Hari ni 2 jam dah tak boleh buat apa. Maka itulah sebenarnya Allah nak menceritakan kepada kita, Allah itu cukup sempurna. Dialah Al-Qudus yang maha sempurna dan dia tidak pernah menzalimi diri kita. Maka Allah ini mempersiapkan segala alat-alatnya. Segala sistem-sistem yang diberikan idea dan ilmu kepada hamba-hambanya ini untuk merangka sesuatu sistem yang memudahcarakan untuk kita hari ini. Contoh macam dulu kalau kita nak bagi duit ke orang, kena jumpa orang tu. Hari ni online banking dia, transfer je. Kan? Kalau macam dulu kalau kita nak pergi mana-mana, okey, tak ada orang yang boleh hantar makanan ke rumah anak kita, hari ni Foodpanda, Grab semua ada. Dan dia kena ada duit. Kalau tak ada duit, dia masalah. Maka hari ni kalau kita tengok, apa yang membuatkan kita ini semakin mudah. Semuanya mudah. Dan membuatkan kita semakin hari semakin malas. Itu antara sedikit kalau kita nak memandang akan bagaimanakah kesempurnaan Islam. Moga-moga kita ini Allah buangkan segala sifat-sifat malas kita. Allah buangkan segala sifat-sifat sambil lewa kita. Allah buangkan segala sifat kelalaian-kelalaian kita. Allah buangkan segala sifat-sifat rasa diri kita bagus, rasa diri kita berilmu, rasa diri kita sempurna. Allah buangkan. Dan yang paling penting, kita tidak boleh merasai akan pemilikan. Pemilikan diri kita. Contoh kita ada ilmu. Ilmu hari ini saya kongsi adalah ilmu kalam guru saya. Bukanlah ilmu saya. Tetapi kalam guru kita kongsi. Guru saya dapat ilmu ni daripada mana? Gurunya juga. Gurunya dapat daripada siapa? Gurunya juga. Dan di antara kita yang berkumpul ramai-ramai ini, hanya beberapa orang sahaja yang Allah akan berikan kefahaman kepada sesuatu aspek. Kepada sesuatu perkara. Mungkin seorang ni dia dapat yang ini. Mungkin yang ini dia dapat yang ini. Dia tidak boleh dapat semua. Sebab apa? Itulah sifat Allah. Maka kita jadikan sisa-sisa umur kita ini, habiskan masa untuk menjadi murid kepada mencari ilmu-ilmu Allah.
Pesan guru saya, dia kata apa? Dalam masa 7 hari, kita tak boleh sekali pun tak ada majlis ilmu untuk kita dengar dan kita duduk. Bahaya bagi hatimu. Maknanya kadang-kadang kita tengoklah diri kita kadang-kadang lalai. Macam contohnya, macam kadang-kadang kita ni, Alhamdulillah kita buat kuliah seminggu sekali. At least ada. Kena ada untuk menghidupkan hati. Kalau kita lebih daripada 7 hari, kita dah ada, hati kita dah berada pada fasa yang bahaya. Langkau 10 hari, hati kita akan mula ada dalam keadaan yang lemah. Pergi langkau lagi 20 hari, hati kita risau. Hati kita akan mati. Bila hati ini mati, dia tak ada rasa kedekatan, ingin kedekatan kepada Allah. Solatnya pun dia rasa tak khusyuk, nak cepat. Kadang-kadang dia buat apa-apa pun dia rasa penuh dengan keadaan yang keduniaan. Maka itulah pentingnya kita ni kena belajar sehinggalah akhir hayat kita. Moga-moga Allah pilih kita ini sentiasa dalam majlis ilmu. Allah pilih kita ini, kita dapat masuk ni pun bukan sebab kita hebat ke apa, kurniaan Allah. Maka kita minta rahmat Allah agar Allah pilih kita. Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Dengan hidayah itu membuatkan kita diberikan keupayaan untuk kita merubah diri kita. Penting dalam pembelajaran adalah hidupnya hati kita. Pentingnya dalam pembelajaran sesuatu ilmu adalah perubahan akan diri kita sendiri. Dari segi sudut pandangnya, daripada segi kehidupannya, daripada segi pelbagai segi. Apabila terima masalah, macam mana kita? Apabila kita menerima satu nikmat, kita jadi macam mana? Apabila Allah berikan kepada kita segala-galanya, kita jadi macam mana? Sebab itulah para alim ulama, ahli-ahli sufi, mereka sangat-sangat takut dengan ujian nikmat. Bila Allah bagi segala-galanya kepada mereka, iaitu dunia dan seisinya, mereka takut sangat. Takut sangat mereka akan berada dalam keadaan yang lupa diri. Mereka takut sangat mereka tidak boleh menjaga hati mereka. Maksudnya bagaimana? Macam mana rasa? Bila ada sesuatu, dia rasa itu milik dia. Dia nak orang berterima kasih je pada dia. Sehingga pemberiannya itu menutupi akan pemberian hakikatnya sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak orang sanjung dia. Dia dermawan, dia jutawan, dialah segala-galanya. Allah berikan segala nikmat kepadanya. Dia melakukan amal kebaikan. Dia melakukan segala sedekah jariah. Tetapi dia nak orang sanjung pada dia. Wa na'udzubillah min zalik, dari segi tauhidnya, leburlah segala ibadah-ibadah tadi. Maka debu macam mana? Ibarat debu yang berterbangan. Sia-sia. Allah tak pandang pun. Kenapa kita mampu memberi? Kenapa dalam ramai-ramai kita ni, dia je ataupun seorang je sahabat kita yang diberikan kekayaan? Kerana Allah dah pilih dia. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah akan berikan kepada dia. Bukan sebab dia hebat. Bukan sebab dari segi dia ni bijak dan pandai. Bukanlah sebab dia ini siapa-siapa. Tidak. Tetapi Allah dah pilih dia semenjak daripada Lauhul Mahfuz sendiri. Kalau kita faham benda macam ni, kita akan tahu buat apa kita nak sombong. Buat apa kita nak rasa kita ni bagus. Buat apa kita nak rasa kita ni sempurna. Sebab dalam banyak-banyak kita tu, Allah dah pilih kita. Itu je sebenarnya. Maka kita mensyukuri akan segala nikmat Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita pulangkan kembali kepada Allah. Itulah antara pengajian-pengajian tauhid. Maka saya yakin sebenarnya, ramai orang kat sini, semua sahabat-sahabat, ahli keluarga yang berada ini, semuanya yang kita boleh panggil, semuanya belajar tentang tauhid. Belajar. Tapi, adakah faham dan kita amalkan? Sebab apabila kita makin belajar dan makin belajar, yang pertama ni kita tahu. Yang keduanya kita amal. Yang ketiganya kita akan semakin takut. Dan yang keempatnya kita akan semakin hilang wujud diri kita. Rasalah kita ni tak ada apa-apa. Tak ada benda. Tak ada benda pun kita nak boleh cakap. Ibarat kalau bahasa tauhidnya macam ni lah. Terima kasih Kak Maznah contoh. Maznah bagi kita pisang. Terima kasih Kak Maznah. Bagi saya pisang. Kalau lah Kak Maznah tak bagi saya pisang hari ni, macam mana lah saya tak makan.
Bila Kak Masnah dia faham akan hakikat sebenarnya, dia akan rasa apa? Ya Allah, tak layak aku terima sebenarnya. Aku ni postman, dia tukang hantar. Itu maksud dia. Maka kita kena belajar sampai kita mampu mendalami. Contohnya macam saya bagi kuliah pada malam ni. Semua cakap terima kasih Ustazah. Kalau Ustazah tak mengajar, macam mana saya ni makin tak faham, makin bodohlah saya semenjak Ustazah mengajar saya ni. Maka sebenarnya apa yang patut saya rasa? Ya Allah, malunya. Sebab saya hanya postman yang menyampaikan. Yang bagi faham itu bukan saya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham akan hakikat diri kita melalui ilmu tauhid yang benar, di atas guru yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas kitab yang benar, maka kita akan rasa lembu wujud diri kita. Tidak akan kita rasa nak orang sebut nama kita. Kita kena memberi sampai saat orang hilang. Hilang rasa ni. Maka itulah sebenarnya perjalanan yang kita akan belajar melalui kitab ini. Iaitu Allah, syariat dan hakikat. Baru kita akan difahami. Mungkin ada yang dah belajar dengan ustaz sekian bin sekian. Sebab banyak ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang mengupaskan kitab ini. Mungkin dia jadikan yang kali ini adalah revision. Untuk memahat hatinya akan apakah syariat, apakah hakikat. Maka kita tengok pada perenggan yang kedua, maklumat tentang alam roh tetap tersimpan pada roh bagaikan chip komputer. Ia dapat dibuka dengan kod mengucapkan 2 kalimah syahadah. Mentaati perintah dan ajaran Rasul. Apabila mereka menerima dengan ikhlas bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, maka nur kerahmatan akan melimpah dalam jiwa dan memimpin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ramai orang yang mengkaji tentang alam roh. Ramai orang yang ingin mengetahui akan rahsia-rahsia roh. Sebagaimana kitab ini mengupaskan, kita tengok dia kata roh ini ibarat seperti chip. Contohnya, kalau kita ambil contoh laptop. Laptop kan macam-macam jenis laptop ada. Pelbagai version semua ada. Betul tak? Ada yang Lenovo, ada Samsung, ada Apple, ada macam-macam. Ada yang harga 1,700, 800, 1,000, 3,000, 8,000 semua ada. Tetapi yang pentingnya, semakin mahal laptop itu, semakin mahal iaitu chip yang duduk dekat dalamnya. Begitu juga dengan diri kita. Semakin roh kita, chip kita ini semakin berharga, maka dia punya mahar mahabbah dia semakin mahal. Mahal maksud saya di sini adalah banyak yang perlu kita korbankan untuk dapatkan chip yang terbagus dalam diri kita. Maka kalau kita tengok dia kata roh ni tersimpan bagaikan chip. Setiap orang ni, semua dalam seluruh umat manusia ada atas muka dunia ini, bermulanya daripada Nabi Adam sehinggalah ke akhir zaman nanti, setiap manusia yang Allah ciptakan. Dialah Al-Khaliq yang ciptakan setiap manusia, tidak kiralah agama apa, bangsa apa, keturunan apa, maka dalam diri mereka ada satu chip. Semua sama. Maka chip ini dah duduk padu dah dalam diri kita. Nak tengok mahal ke murah chip kita itu adalah apa yang kita instalkan dalam diri kita tersebut. Yang kita instalkan dalam chip tersebut. Itu menentukan akan kemahalan sesuatu. Maharnya mahal. Maksudnya mahar bagaimana? Kena korban masa, betul tak? Keduanya kena buang nafsu. Tekan nafsu. Kena berkorban dari segi wang ringgit kadang-kadang. Kena berkorban dari segi masa kita, penat lelah kita untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, Alhamdulillah, kami selesai 3 hari bermusafir untuk mendapat ilmu daripada tadah, orang kata tadah kepala ni, tadah telinga untuk mendapat ilmu daripada tok-tok guru kita. Bak kata orang, buat apa nak pergi jauh-jauh Ustazah? Bayar mahal-mahal, penat-penat tidur dalam bas. Orang kata kan? Boleh dia sekarang online. Persoalannya, sama atau tidak sama online dengan offline? Siapa yang pergi musafir, dia boleh jawab. Siapa yang tak pergi musafir pun boleh jawab juga.
Ke saya cakap seorang-seorang ni semua hilang ni. Lagi rupanya saya cakap seorang-seorang. Ada ke tak ada ni? Ha? Ada ke tak ada ni? Ke lain saya macam kejong ni kan? Ada kan? Ada. Ada. Saya risau saya cakap seorang-seorang. Kan tak ada orang teman saya. Ada. Ada rupanya kan. Saya takut saya cakap seorang-seorang lagi. Sampai ke habis. Ada, Alhamdulillah. So makanya kita ni cuba kongsikan. Ada beza tak? Ada beza sebab apa? Bezanya adalah kita ini. Okey. Siapa lagi yang kena mute ni? Saya cuba mute. Okey. Itu beza dia. Iaitu mahar nak yang datang pergi menghadap Tok Guru tu dengan online tak sama. Rasanya lain. Online dengar juga kasidah. Kami juga dengar juga kasidah. Menangis-nangis macam duduk dekat Kaabah. Ada yang kata macam pergi umrah. Macam pergi Mekah, Madinah. Allahu Akbar. Maka maharnya mahal ke murah? Mahal, perempuan sekalian. Maharnya pertama dari segi wang ringgit. Okey, mungkin orang kata, okey, wang ringgit saya mampu bayar Ustazah, itu murah. Tapi mahalnya dari segi pengorbanan masa kita. Pengorbanan iaitu kadang-kadang kita tengok pengorbanan diri kita. Keselesaannya tidak ada. Penat, lelah, naik tangga, turun tangga. Kadang-kadang kita tengok Allah, hai. Maharnya mahal. Itulah yang menentukan akan sip seseorang dalam diri mereka. Semakin mereka itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu ilmu, maka ketika itulah cahaya dalam hati mereka, dalam roh mereka itu akan melimpah dan akhirnya Allah akan memimpin. Allah akan pimpin kita dekat pada Allah. Maka latihlah diri kita. Latih diri kita ni agar cintakan majlis ilmu. Latih diri kita ni agar cintakan kepada alim ulama. Latih diri kita ni agar kita cintakan kepada orang-orang yang sentiasa memberikan ilmu. Latih diri. Maka inilah kalau kita tengok, dia kata apa? Semakin bersih seseorang itu dalam amalannya, maka semakin melimpah nur pada jiwanya. Nak dapat ilmu, nak dapat cahaya, nak dapat rahmat Allah, nak dapat keberkatan Allah, dia tidak lari daripada jalan-jalan penyucian jiwa. Tak boleh lagi. Berpisah tiada. Maksudnya jalan penyucian jiwa bagaimana? Tu yang tadi tu yang kita cerita. Buang rasa diri hamba, rasa diri jahil, rasa diri ini tidak layak. Itu yang perlu kita rasa. Walaupun hakikatnya kita memiliki segala-galanya. Kena buang benda tu. Barulah dikatakan bersih akan amalan mereka itu. Barakah akan amalan. Kita ni banyak dapat amalan. Banyak yang kita lakukan amalan-amalan kita. Adakah melatih diri kita untuk berubah? Nak tahu amalan kita itu berkah ataupun tidak, kita cek diri kita. Contoh, saya bagi contoh sikit lah. Dulu kita ni kalau pakai, contohlah pakai tudung lah. Kita bagi contoh. Pakai tudung tak adalah suka sangat labuh-labuh. Dulu rasa panas bersekian. Hari ni rasa macam, ya Allah, rasa nak pakai tudung labuh sikit lah Ustazah. Itu tandanya keberkahan amalan yang kita lakukan. Ataupun contoh, macam mana kita nak tengok amalan kita itu barakah. Kita tengok, dulu kita suka sambil lewatkan akan solat. Betul tak? Kalau boleh Zuhur dengan Asar tu, nak jamakkan sekali lah. Hujung-hujung Zuhur. Awalkan Asar. Betul tak? Sebab apa? Sayang. Sayang apa? Dia sayang kan wuduknya itu. Dia tengok jam. 5 minit lagi nak Asar. Okey, bagus lah ini. Solat apa? Solat Zuhur. Tapi bila dia dah ada mengamalkan sesuatu amalan, dia ada ilmu. Dalam ilmunya itu ada amalan dan dia beramal. Hatinya terjentik. Nak awalkan sikit solat. Hatinya terjentik. Daripada dia pukul 4 solat Zuhur, dia awalkan sikit pukul 3. Itu contoh-contoh. Mungkin saya rasa dan saya yakin semua kat sini pernah merasai. Cuma tak berkongsi. Kadang-kadang rasa, ya Allah Ustazah, tak boleh lah Ustazah. Tak boleh apa? Saya tak boleh lah Ustazah kalau duduk ramai-ramai orang ngumpat-ngumpat ni, saya rasa tak selesa. Dulu kita lah kaki ya. Tu tak Kak Ani ya? Kita lah pantang lah kan. Dia buka satu topik, kita buka 30 topik.
Contoh, kita lah dulu pantang lah kita, seronok. Tapi hari ni rasa, ya Allah, gimah. Dia ada rasa. Rasa tu yang paling mahal. Sebab Kak Ani tak boleh pindahkan rasanya itu kepada orang lain. So kita faham tak benda dekat sini? Sebab itu kena ada mujahadah, kena ada perjalanan. Kan? Maka kekuatan nur yang melimpah akan dapat membuka kembali chip maklumat. Tengok, dia bagi kita tips nak dapatkan chip maklumat alam roh sehingga mereka akan terkasyaf kembali di alam roh. Itu dia punya key. Maksudnya, apa yang dikatakan dekat sini adalah ketika chip tu yang dia bagi tu, contohnya laptop rosak. Jangan hantar laptop kita. Kalau laptop kita jenama Apple, pergi hantar dekat Apple. Jangan mengada-ngada hantar kat Lenovo. Walaupun orang Lenovo boleh repair tetapi tidak sama seperti orang Apple tu sendiri. Sebab dia fasih, ahlinya. Maka caranya hari ni, penulis ini dia membongkar. Chip yang kita dapat ini duduk di mana? Duduk di alam roh. Kita pernah hidup di alam roh tak? Pernah. Kita pernah berhadapan dengan Allah tak? Pernah. Kita pernah berdialog tak dengan Allah? Pernah. Kita pernah tak sentiasa bertasbih dengan Allah? Pernah. Semua itu kita pernah rasa. Tetapi di alam roh. Dalam diri kita ada roh tak? Ada. Siapa tak ada roh angkat tangan? Kalau macam mana nak angkat tangan Semua tak reti kan? Sebab apa? Sebab kalau tak ada roh, sini kita kapankan aja. Tak perlu susah-susah. Kita kapankan aja, tanamkan aja, rohnya dah hilang. Maksudnya dah meninggal. Tetapi hari ni roh itu ada. Tetapi roh itu terkurung di dalam satu sangkar yang dipanggil jasad. Jasad ini apa? Iaitu balutan-balutan kegelapan. Maka macam mana nak ceritakan ni? Duduk dalam jasad kita ada roh. Siapa boleh nampak roh dia? Tak ada orang boleh nampak. Tiba-tiba duduk baring tidur malam kan nampak roh terkeluar. Wah, seram. Esok jangan cerita dengan saya Ustazah, semenjak Ustazah cerita tiba Kak Masnah kata, saya nampak roh saya semalam Ustazah. Saya baring-baring Ustazah, terlena kejap roh saya keluar. Saya nampak roh saya berjalan-jalan. Itu tak payah cerita dengan saya. Saya pun tak nak dengar. Seram. Kan? Tak ada orang boleh nampak roh itu. Tetapi roh tu ada ke tidak? Ada. Maka roh ini dia kata ada teknik dia nak dapat, dia boleh terbuka kembali untuk memanggil roh ini berada seperti duduk di alam roh. Dia tekniknya adalah pembersihan hati. Hati kena suci sebersih-bersihnya. Sehingga tidak ada rasa wujud diri. Ini satu mujahadah yang perlu kita belajar. Siapa yang kalau betul-betul nak belajar benda ini, dia kena duduk bertalaki betul-betul dengan saya. Saya tak boleh buka open. Sekejap lagi dia kata saya sesat. Saya dah cukup lah orang duk kata saya sesat. Saya dah penat. Maka dia ada satu perjalanan. Hingga hilang wujud diri kita. Bagaimana teknik dia? Hati kena betul bersih dan suci. Hati kena rasa jiwa hamba. Hati kena rasa jahil ni, ya Allah. Kena rasa. Tetapi yang paling bestnya, untuk kita dapat teknik tersebut adalah apabila Allah melimpahkan kepada kita bukan nikmat tetapi ujian. Itu baru kita rasa. Percaya? Kalau kita tak ada ujian tak boleh rasa. Maka dia kata segala pandangan dan perjanjian di alam roh dahulu akan terbuka. Lepas hati kita bersih, maka chip ni yang ada dalam diri kita ni, yang kita dok install dengan ilmu yang benar, manhaj yang benar, kitab yang benar, perjalanan yang benar, sanad yang benar, yang kita dok buat ini, maka dia akan bukakan iaitu kasyaf. Terbukanya hati kita memandang segala-galanya seperti mana yang berlaku di dunia ini exactly sama dengan apa yang berlaku di alam roh. Maka mengenal mereka akan hakikat diri mereka. Dia kenal siapa dia. Hakikat nur dan rahsia ilahi secara kasyaf. Ustazah, saya nak tanya Ustazah. Ustazah dah terbuka ke kasyaf? Belum. Saya jawab siap-siap.
Kan kejap lagi dia tanya kan. Sebab apa? Kasyaf ini kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang mengatakan apabila mereka menerima kasyaf, mereka tidak akan bertemu dengan makhluk. Kerana apa? Kita ni kotor. Itu bahasa tauhid. Kita ni jiwa tak bersih bila kita jumpa kat dia terkesan. Sebab apa? Selagi kita hidup di dunia ini, selagi itu kita punya diri ini melekat dengan habuk-habuk dosa. Jangan duk kita berangan setiap malam bangun tahajud, kemudian kita berzikir itu sekian itu dan ini, kita tak ada dosa. Kita salah dan silap. Sebab apa? Selagi mana hidup kat dunia, selagi itu diri kita akan terlekat habuk-habuk dosa. Boleh jadi dosa itu bukan kita buat, tetapi dosa itu mungkin orang sekeliling tengah buat. Macam mana caranya nak terlekat habuk dosa? Contoh kita duduk makan. Kita duduk makan dekat kedai makan. Duduk senyap. Kemudian tengah makan ni, lalulah seorang gadis. Hai si gadis yang manis lalu. Dia lalu sebelah kita. Seorang Muslim tidak memakai tudung berskirt pendek berlengan tiada. Kita nampak. Terlekatlah habuk dosa. Nampak? Sebab itulah kena perbanyakkan Astaghfirullahalazim. Nampak? Itulah kita. Takkanlah kita nak tegur, dek main sini sikit. Akak ni nak tegur kau. Contohlah kan, nak tunjuk something kampung dusun kat situ. Kak Ani nak cakap dengan kau ni, dek. Kak Ani baru belajar semalam. Ustazah Kak Ani cakap, kau buat dosa, Kak Ani kena habuk. Boleh cakap macam tu? Tak boleh. Itu pentingnya ada syariat dan hakikat. Maka itulah yang kita sedang alami hari ini. Maka perbanyakkan mohon ampun dan maaf buat seluruh muslimin dan muslimat. Guru saya pesan, dia kata apa? Dalam perbanyak-banyak doa. Doa yang betul-betul yang mulia di sisi Allah. Apabila seseorang umat manusia dia meminta doa, ya Allah kau ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat. Itu lebih mulia. Berbanding kita kata, ya Allah ampunkan dosa. Sebab doa yang terbaik adalah doa yang mereka tidak mengenali siapa yang mendoakan mereka. Maka terjawablah segala soalan kita. Ustazah, kenapa dia tu buat jahat Ustazah? Allah tak timpakan bala. Contohnya lah kan. Jahat na'udzubillah min zalik Ustazah. Tak kena pula bala Ustazah. Kenapa? Sebab ada orang yang dia tidak kenali mendoakan. Maka kita tengok bagaimanakah cara nak membuka kasyafnya. Sebaik untuk mencapai hakikat ini, dia perlu bimbingan para pembimbing rohani mursyid yang benar. Iaitu kena dapatkan limpahan dari dada guru. Ini tujuan kita pergi menghadap Tok Guru. Ustazah, kenapalah pergi sampai ke Kedah Ustazah? Kenapa Ustazah beria sangat nak jumpa Tok Guru Ustazah tu? Tak payahlah Ustazah, penat Tok Guru kan nak jumpa. Contohlah kan. Kenapa Ustazah nak buang masa? Ni nak dapat ni tadi yang kita baru je belajar tadi. Siapa yang belum pergi menziarah guru mereka, saya syorkan pergi. Sebab apa? Ingin dapatkan limpahan daripada dada guru. Guru tak boleh bagi kalau dalam online. Kalau boleh duduk. Kalau kita perempuan dengan perempuan, kalau boleh. Kalau guru kita perempuan tu, ailio tu biar terpecik kena kat kita. Sampai ke tahap itu dulu sahabat Rasulullah dengan Rasulullah. Tu dia panggil bertalaki, lutut ke lutut. Hari ni kita kalau depan tu, ya Allah macam ada kerimau. Sampai kadang-kadang kita punya guru kata, marilah ke depan, penuhkan saf depan, penuhkan saf depan. Kita lagi dia kata depan, lagi kita ke tepi. Nampak tak kita hari ni? Dia kata, mai ke depan, mai ke depan. Tak, dia bukan ke depan, dia ke tepi. Dia buka saf. Dia tak nak duduk kat depan. Kenapa? Paling pentingnya nak dapat limpahan dari guru, duduk betul-betul kat depan ni. Ketika mana dia buka ceramah, pandang wajahnya, dapat pahala. Nak dapat pahala mudah ke? Pandang wajah.
maka akan melimpahlah daripada dada guru kita kepada kita. Ini tak boleh nak bagi kepada siapa-siapa. Sebab tu kadang-kadang pelbagai cabaran kita nak jumpa tok guru kita yang alim ulama. Betul tak? Ada je cabaran ni. Dah nak pergi dah ni, dah nak pergi. Allah, jatuh motor pula semalam. Baju dah siap, nampak? Pelbagai cabaran dan ujian kadang-kadang ni. Maka jika sukar memiliki, dia bagi pula tips yang kedua. Perbanyakkan selawat. Dan benar dalam mengamalkan sunnah. Maksudnya macam mana? Banyakkan selawat. Kenapa kita banyakkan selawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyakkan. Kerana nanti Rasulullah SAW dan juga Allah akan sampaikan sendiri kepada kita. Itu lagi power. Tapi kebanyakannya nak jalan paling cepat yang pertama. Alhamdulillah kalau kita tengok guru-guru kita, hatta guru saya masih lagi berkhidmat dengan guru dia. Allahu Rabbi. Dia guru pada saya tapi dia masih lagi berkhidmat dengan tuan guru dia. Dan dia punya menjaga adab-adab. Bila dia buka ada peluang untuk khidmat pada guru, tolong volunteerkan diri. Saya. Ada yang sanggup tu, punyalah guru dia ni punya jaga sangat hati. Dia punya tak nak rasa diri ni tak nak dimuliakan. Pernah tengok tak ada seorang guru ni, seorang habib ni. Ketika mana dia tanggal dia slipper dia terus ambil slipper dia. Dia ambil slipper dia kemudian dia terus letak dekat tempat letak slipper. Sebab apa? Sebab dia punya jaga kemuliaan diri dia. Kerana apa? Kerana ketika dia tanggalkan slippernya itu, berapa ramai murid nak ambil slipper dia untuk letakkan dekat tempat yang sewajar. Sebab begitu adab guru kita. Allahu Akbar. Punya dia jaga hatinya. Kita kalau hari ni, ya Allah. Okey, penuhkan depan. Tak, kita penuhkan belakang. Tambah-tambah perempuan. Allahu Akbar. Lepas tu tengok side. Mana dinding? Mana dinding nak sandar? Maka itulah antara bagaimana kita nak dapatkan limpahan. Sebab tu saya cakap tadi, teknik dia kita tengok chip mana yang kita beli. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok dari segi teknologi. Android dengan Apple. Beza tak? Beza. Apple ni mahal ke murah? Mahal. Apa bezanya? Dalam ramai-ramai ni, katakanlah saya blast satu WhatsApp. Kalau internet cantik, orang yang pertama dapat mesej itu adalah orang yang pakai Apple. Sebab tu dia orang kata, wah lainlah pakai Apple, lainlah pakai iPhone. Sebab apa? Chip dia bagus. Tapi nak dapatkan chip yang bagus perlukan mahar yang besar. Nak dapat chip dalam roh kita yang bagus, dapatkan mahar yang besar. Keluarkan mahar. Kadang-kadang bukan dari segi, kalau ada duit, keluarkan duit. Keluarkan duit kepada jalan dakwah. Kalau tak ada duit, keluarkan masa. Sebab tu kadang-kadang guru-guru kita ni, dia tak pun inginkan duit kita. Kita jangan perasan sangat lah. Tak perlu nak perasan. Macam mana nanti kita tak bayar macam mana. Kenapa kita rasa macam tu? Sebabnya dalam hati kita Allah dah detik suruh bagi, tapi kita sedang lawan nafsu kita tak nak bagi. Itu kena faham ayat bahasa-bahasa Allah. Maka sebenarnya cara dia bagaimana? Kita nak chip bagus, mahar kena besar lah. Nak dapat ilmu yang bagus kena korban besar lah. Orang pergi naik bas, saya pergi jalan kaki. Sebab apa nak jalan kaki? Sebab pertamanya nak dapat barakah yang tinggi, tapi jangan buat pasal hari ni. Seorang kata nak dapatkan mahar yang bagus jalan kaki, dia pun duduk pergi jalan kaki. Orang dah sampai balik dah. 3 hari pergi, orang tu dah balik dah siap dah 3 hari. Kita boleh hegeh-hegeh sampai. Itu namanya buang masa. Maka kita kena faham dalam peredaran zaman. Sebab itu guru, ada seorang ustaz tu dia cakap, dalam mana-mana pun kita kena tengok. Contoh kita pergi naik flight kan. Pergi satu tempat kita naik flight. Pergi naik flight itu pergi pukul 9, pukul 10 dah sampai. Badan penat tak? Tak penat. Ada orang tu dia pergi naik bas. Perjalanan 10 jam. Lama kan? Antara naik flight dengan naik bas, siapa besar pahala? Naik bas. Sebab apa? Dia berkorban. Tapi kalau ada musyakkah lain,
baguslah, gunalah kan hikmat yang ada. Kalau tak ada, cubalah sedaya upaya. Maka kita tengok, banyakkan selawat dan benar mengamalkan sunnah. Tanya diri kita, hari ni dah amal sunnah tak? Tak payah tanya diri lah. Kejap lagi habis kuliah, pergi kat dapur, pergi kat sekeliling rumah. Tak payah rumah orang, rumah kita cukup. Ni tak payah nak pergi rumah jiran. Kak Ani jangan pergi rumah jiran, pergi rumah Kak Ani je. Pergi tengok. Dalam rumah kita ni, datang je kita tengok, ada tak barangan sunnah? Check. Lepas tu jangan PM saya, tak payah PM. Maka kita audit diri kita, ya Allah, rumah aku ni biskut kering ada, biskut basah ada, biskut segala jenis biskut, biskut petak, bulat, tongkat, semua ada. Betul tak? Tapi ya Allah, makanan sunnah tak ada Allah. Kita muhasabah diri kita. Tak pun ada makanan sunnah. Ya, ada Ustazah. Kak Norifah pun kata, tak apalah, jadi pergi dapur. Buka. Ya Allah, dah berkulat dia punya kurma. Ini contoh yang terasa Kak Norifah. Oh, ada Ustazah, tapi nampak. Maka kita ni banyakkan sunnah-sunnah. Nak selamat daripada wabah COVID ke, hari ni dia bawa mak COVID Omicron ke, tak perlu risau. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Allah pilih siapa yang dia nak bagi. Dah tertulis dah di Lauhul Mahfuz. Maka amalkan makanan sunnah. Habatu sauda, minyak zaitun. Makan kurma. Apa lagi? Kalau ada air zam-zam, minum air zam-zam. Kalau ada air syifa, minum air syifa. Kalau ada air selawat, minum air selawat. Tak payah mengada-ngada nak minum 100 plus ke, sangkis-sangkuit ke. Tak payah. Minum air kelapa. Tak perlu risau. Sebab ini semuanya ujian daripada Allah untuk kita kembali kepada Allah. Maka kita tengok hari ni. Tengok dalam rumah kita. Kita tengok ada tak? Kalau tak ada, tak apa. Jangan nangis. Jangan sedih. Jangan left group. Tetapi esok cubalah untuk cari. Betul tak? Ni dah bulan Rejab. Nanti bulan Syakban. Nanti bulan Ramadan. Sebelum dia membisikkan di telinga anda semua sekalian jemaah, saya bisik dulu. Yusof Tayyub. Yusof Tayyub tu apa? Kalau dengar iklan ni tandanya nak puasa. Maka saya bisikkan dulu. Kurma ajwa. Carilah esok. Ada kan kat rumah kita? Kalau tak ada, Ustazah kurma ajwa mahal sangat. Ustazah carilah lah. Kurma Khadijah ke apa. Janji kita boleh hidupkan sunnah. Kemudian insya-Allah dengan keberkatan selawat kita dapat pemeliharaan Allah daripada kesesatan. Risau sangat. Kena sesat ke apa benda. Perbanyakkan selawat. Kalau rasa ya Allah tak boleh seorang-seorang Ustazah. Kita dah ada grup dah. Grup tu dah berapa puluh minggu dah. Kan saya tengok nama yang sama je. Sampai terlupalah nak tik. Daripada awal dia masuk sampai nak tutup esok. Hari ni last tak bertitik. Minggu depan ada lagi nama dia. Tak bertitik langsung. Saya pun tak tahulah. Mungkin ada masalah handphone agaknya kan. Nak letak apa tu. Bentuk bunga Kaabah agaknya kan. Saya pun tak apalah. Anggaplah orang tu orang yang sibuk. Sehingga terlupa nak tik. Kan? Kita ada grup tu. Masuk. Masuk untuk ingatkan diri kita. Kita grup Tupperware pun kita jengah. Takkanlah grup ni tak boleh nak jengah sikit. Kan? Maka jadilah. Perbanyakkan selawat. Esok kita ada majlis penutup selawat. Dah penambahbaikan dah hari ni. Ya Allah, dah keluar dah poster-poster. Terima kasih kepada ahli hikmat. Dia keluarkanlah poster. Saya pun tak tahu dah. Saya kata mungkin diorang ni tak baca ke tulisan panjang-panjang ding ni. Kita tampal lah tepek poster. Untuk cara bagaimana nak mengajar orang dekat dengan kita. Maka ahli-ahli semua yang ada kat dalam ni, ahli keluarga ni, saya mohon satu je. Blast. Tolong blast. Saya bukan tolong minta buat poster. Tolong blast. Agar ramai lagi bersama-sama dengan kita untuk kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Bukan untuk saya. Bukan untuk kita semua. Bukan kerana grup selawat. Grup selawat kita semenjak tu kan dah beratus-ratus orang. Bukan. Untuk diri mereka. Sebagai apa yang dikatakan? Pemeliharaan Allah daripada kesesatan. Untuk diri mereka. Yang mengamalkan selawat tu. Kita dapat apa? Kita dapat pahala yang berpanjangan. Andai kata kita mati esok. Kak Raha pun dia share link tu pada cucu dia. Cucu dia sampaikan kepada mak dia. Semua sampai ke anak cucu cicit. Kalau contohnya Kak Raha dah 5-6 tahun meninggal. Kemudian cucu dia kata, saya amal benda ni masa nenek saya bagi. Nenek saya sekarang dah tak ada. Dah 6 tahun tinggalkan saya. Mengalir pahala 6 tahun saat kita tak ada tu. Mengalir. Masya Allah. Susah ke nak buat?
Susah bagi mereka yang rasa susah. Senang bagi mereka yang ingin menyenangkan. Maka kita tengok riwayat Muslim. Barang siapa yang berselawat padaku satu selawat sekali, nescaya Allah berselawat padanya 10 selawat. Maknanya kalau hari ni kita tengok grup kita tu minimum 300. Kita belajar lagi ni matematik sikit. 300 kali 10 berapa? 300, tolong sikit ambil kalkulator kejap, saya takut salah. Lama dah saya tinggalkan. Kalau tak silap saya 3,000, betul tak? Ke 30,000? Mana? Cuba siapa yang ada kalkulator. Umul ke, Kak Ros ke, cuba tulis. Jawapan dia berapa? 3,000. 3,000 Kak Ani? Ya. 3,000. Kita buat 300. Nak tak masuk satu investment, bayar 300 dapat 3,000. Nak tak? Kalau tu ramai Datin orang masuk Tin. Cuba buat sekali Tin. Bayar 300 kat Datin, esok dapat 3,000. Wah, beratur orang. Tapi itu semua untuk dunia. 3,000 itu datangnya di mana? Keberkahan dan rahmat Allah di alam dunia dan juga alam akhirat. Nak aja, nak PM Datin. Ada Tin buat tak Tin? Skim cepat kaya. Gurau je. Maka sebenarnya kita tengok. Kata-kata guru kita, apa yang lawan pada diri kita, itulah Allah. Maksudnya macam mana? Lawan pada diri kita. Kita ini lemah ke kuat? Kita lemah. Allah itu kuat. Oh tak Ustazah, saya kuat. Jangan cerita Allah itu lemah. Sebab apa? Yang memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nampak tak? Apabila orang sakit, apa yang mampu kita buat pada dia? Moga Allah berikan kesembuhan. Kalau kita bagilah dia suplemen ke, kita bagilah dia apa pun, mampu ke kita kembalikan dia kesihatan? Tak boleh. Kita bagilah dia amalan itu dan ini. Yang mampu memberikan kesembuhan siapa? Allah. Contoh kita tengok diri kita lemah, Allah itu tak pernah lemah. Itu dalam sifat 20. Nanti insyaAllah kita akan belajar. Kita lihat diri kita ini penuh dengan hajat. Contoh kita buat selawat tafrijah. Siapa ada hajat? Seorang pun tak ada hajat. Malu agak ni nak tulis. Saya pun tak tahu. Rupanya clear. Semua tak ada hajat. Masya Allah. Saya kata hebat grup ni. Tapi saya yakin ada hajat dalam diri masing-masing. Sebab itu kita masih duduk dalam grup selawat tafrijah. Kalaulah tertunai segala hajat kita, kita tak masuk dalam grup tu. Dah papai lah. Betul tak? Tapi mungkin kita malu. Maka kita nampak diri kita yang berhajat. Allah ada hajat kat kita? Tak ada. Kerana Allah lah yang mengabulkan hajat kita. Kemudian kita nampak diri kita ni kurang. Kurang apa? Kurang akal. Apa lagi? Kalau kita tengok perempuan ni, dia kurang segalanya tau. Minta maaf cakap. Dia kurang. Sebab tu kalau antara lelaki dengan perempuan, lelaki ni dia sempurna. Dia dah sempurna. Perempuan ni dia kurang sikit. Sebab tu kalau perempuan tu, dia ada telinga sama seperti lelaki. Kalau dia pasang tindik, dia nampak cantik sikit. Kalau lelaki pakai tindik, hodoh nak mampus. Dia jangan nak mengada-ngada pergi pakai tindik. Kalau lelaki yang pakai tindik tu, dia seperti perempuan tidak sempurna. Betul tak? Contohnya perempuan. Dia ada 10 jari. Letak satu cincin, okey cantik dah. Nampak sempurna dah pada dia. Jangan lelaki, dia wajib pakai cincin di belah kanan dan satu di kelingking. Iaitu sunnah baginda Rasulullah. Jangan mengarut lelaki pakai cincin dah apa-apa benda dah. Itu namanya tak cantik. Itu nama dia kurang akal. Perempuan apa lagi? Perempuan ni kurang sempurna. Dia banyak. Sebab itu, lelaki tak perlu pakai bedak. Kalau perempuan kita tengok berapa banyak jenis bedak dia kena tepek kat muka dia. Dia tepek. Tak apalah sikit pun jadilah. Tak ada bedak foundation tu, dia pakainya bedak anak dia. Talcum tu pun jadilah. Jadi berbedak. Sebab nak nampak sempurna. Sebab itulah kalau kita tengok, itulah wanita. Wanita ini dia kurang sikit sempurna dia berbanding lelaki. Kalau perempuan pakai serba putih tu, dia naklah sikit corak-corak. Betul tak? Kalau terlebih corak tu, dia jadi macam kelakar pula. Begitulah ceritanya. Maka apabila kita dapat mengenali setiap lawan daripada apa yang kita rasa, itulah kita dapat mengenali Allah lah yang maha sempurna. Maka jangan pegang sifat Allah pada diri kita. Contoh,
Awak ada masalah, insyaAllah saya boleh selesaikan. Itu ayat syirik dari segi tauhid. Kita tak boleh selesaikan masalah dia. Kita hanya boleh bantu. Contoh siapa yang jual barang-barang kesihatan dekat sini. Jangan kita mensyirikkan Allah. Jual barang kesihatan, kena sakit batuk. Ni ada satu ubat ni, batuk ni. Kalau awak makan, tahu tak testimoni, jiran sebelah saya makan, terus baik. Nampak ayat dia? Memang boleh baik, tetapi atas kurniaan Allah. Maka alat-alat itu sebagai asbab. Jangan biarkan kita hidup dalam kesyirikan sebab Allah sangat benci orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa. Ada masalah, jumpa dia, insya-Allah boleh settle. Jumpa dia tu siapa? Dia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya banyak keluarkan, insya-Allah saya boleh bantu. Kalau ada sakit, apa benda, makan ubat ni, insya-Allah boleh. Sakit ini boleh dirawat dengan sekian bin sekian. Bukan sakit ini boleh sembuh dengan makan sekian bin sekian. Beza dua ayat. Satu rawat, satu sembuh. Kalau makan ini, kalau ataupun jumpa doktor sekian bin sekian, jumpa doktor ahli, insya-Allah dia boleh merawat kita. Insya-Allah. Tetapi kita tak boleh kata pergi jumpa doktor ahli, insya-Allah boleh sembuh. Tak boleh. Sembuh itu sifat Allah. Rawat itu adalah usaha dan daya sebagai syariat kita. Kena faham sungguh-sungguh ayat ini. Sebab tu hari ini saya kata genre kitab ini adalah genre tauhid tasawuf. Tapi Ustazah, kalau kita tak makan ubat, macam mana nak sembuh? Ubat asbab semata-mata. Kena makan ubat. Kalau iktikad hati masih belum padu. Tapi kalau iktikad hati ni dia tak boleh makan, dia tak makan ubat, kemudian apa? Dia jadi sihat, okey, boleh jalan. Jangan memandai-mandai, lepas dengar kuliah saya, Ustazah kata tak perlu makan ubat sebab Allah yang sembuhkan. Dia dah makan ubat dah nak kat 10 tahun setengah. Tiba dengan kuliah malam ni, esok dia tak makan ubat. Kemudian dia collapse. Dia tak boleh salahkan saya. Sebab apa? Sebab dia belum sampai kepada satu tahap untuk merasakan bila tak makan ubat dia boleh sihat. Dia kena ada tahap yang dipanggil tahap-tahap tauhid dan keimanan, i'tiqadi. Alhamdulillah, saya ini selama lebih kurang 7 tahun plus minus saya tak ambil ubat yang ada kimikal. Saya tak ambil. Contohnya ngada-ngada nak makan Panadol, painkiller. Kalau saya pergi jumpa klinik, saya jumpa doktor bagi saya ubat macam tu lah juga ubat saya bawa balik dan macam tu lah ubat tak akan masuk dalam tong sampah. Kenapa saya jumpa doktor? Syariat untuk tahu. Sebab saya bukan ahli. Contoh kan kalau kita batuk naklah kena cek apa? Paru-paru lah, pernafasan lah, cek blood test lah, cek semua, betul tak? Tu sebab ahlinya saya kena jumpa. Contoh kalau dah teruk sangat, pergilah. Kalau tak teruk lagi, boleh bertahan, kita bertahan. Itu fahamkan maksud betul-betul. Maka ada orang yang kadang-kadang kita tengok, dia ni memang tak pernah ambil ubat. Dia tak pernah sekian ambil sekian. Adakah dia tidak berikhtiar? Dia ikhtiar. Ikhtiar dia cara mana? Cara-cara yang kita tengok kadang-kadang ada pada amalan-amalan sunnah. Kadang-kadang ikhtiarnya kepada alat-alat atau ubat-ubatan secara semula jadi. Ada. Yang tidak ada langsung chemical. So saya harap benda ini kita semua boleh faham. Maka semuanya itu ada dalam sifat 20. InsyaAllah kita akan belajar nanti bersama-sama. Bukan ahli keluarga kat sini je yang belajar, saya pun sama akan belajar. Apa yang berlawanan bagi sifat Allah itu adalah makhluk. Kan nanti kita tengok Allah itu ada. Kita ni apa? Tak ada. Sebab apa kita tidak ada? Daripada tiada menjadi ada. Kenapa kita jadi ada? Sebab Allah masukkan roh ke dalam jasad. Kemudian akan jadi tiada, kekal pada tiada. Sebab apa? Kita akan mati dan bertemu dengan Allah. Sifat kita hakikat tiada. Nanti insyaAllah kita akan belajar sama-sama. Maka apabila kita dah dapat tahu semuanya, pembelajaran kita perlahan-lahan ini, kita dapatlah mengenal siapa diri kita. Sebab tu saya selalu pesan diri saya juga selalu pesan kepada seluruh ahli keluarga. Ahli keluarga ni lah. Pembelajaran kitab atau apa saja, selalu saya pesan. Kita ni belajar untuk sedar diri, bukan nak sedar orang. Sedar diri kita, tengok diri kita, siapa hamba. Hamba ni layak ke sombong? Tak layak.
Hamba ni layak ke nak dirinya dipuja dan dipuji? Tak layak. Hamba ini layak ke nak diterima kasih melampau-lampau sangat? Contohnya habis kuliah ni, terima kasih Ustazah. Lepas tu PM lagi, terima kasih Ustazah. Esok cerita lagi, terima kasih Ustazah. Tak perlu. Sekali cukup. Tak perlu. Daripada segi syariatnya, kita perlu ucaplah terima kasih. Tak payahlah nak suruh orang tu duk ulang terima kasih. Sehingga kita kata, orang tu tak kenang budi pada kita. Tak boleh. Maka kita kena faham betul-betul agar mendidik hati kita, sedar diri kita ini. Maka kalau kita tengok dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-21, ada ditekankan ayat itu, nanti balik ataupun kejap lagi boleh buka surah Az-Zariyat ayat 21. Dia tanya, adakah Allah tidak sempurna? Allahu Akbar. Kalau hari ini Omicron dah turun, adakah Allah tidak sempurna? Kenapa Allah turunkan malah lebih teruk hari ini kalau kita katakan? Sebab apa? Manusia melampaui batas. Allah kata apa? COVID-19 tak berkesan, aku bagi Omicron. Dia orang ni tak sedar diri lagi, aku bagi banjir. Tak sedar diri, aku bagi gunung berapi. Macam-macam Allah akan bagi. Untuk apa? Sedarkan siapa kita sebenarnya. Itu sebenarnya mesej di sebalik apa yang berlaku. Maka lafaz semula jadi, kalau kita tengok lafaz yang tak ada Tuhan. Contoh lafaz macam mana? Lafaz yang tidak ada Tuhan dalam diri dia. Takut-takut kita sering sebut. Tak apa. Saya dah atur dah semuanya tu. Nampak? Memang kita mengatur, Allah yang menentukan. Lafaz yang terbaik adalah sebenarnya Allah lah yang mengatur dengan sempurna. Namanya Al-Bari. InsyaAllah kita akan ada satu pengajian. Saya masih lagi menunggu daripada pihak penganjur untuk kupasan ringkas Asma'ul Husna. Kat situ lagi kita akan faham siapakah Allah sebenar-benarnya. Maka kalau kita selalu lafaz yang tidak ada Tuhan, kita jaga kita. Amboi, bak kata guru saya, hebat sangat kita jaga kita. Kencing kita pun kita tak boleh nak atur. Nak cerita apa? Ayat yang sebenar, Allah jaga kita. Jangan jadi seperti orang yang tidak ada agama dan Allah di sisi. Syariatnya kita jagalah diri kita. Tu kena faham betul-betul. Kita orang Islam, kenapa nak takut? Kenapa nak takut? Salah ke nak cakap Allah jaga kita? Salah ke? Tak salah kan? Kenapa kita nak takut? Kita jaga kita, tak layak. Allah jaga kita. Jangan banyak melakukan kesyirikan. Pakailah mask 18 helai pun kat muka. Tak pernah buka walaupun seketika. Mandilah sanitizer sekalipun. Tak pun duduklah dalam badan ni pakai balang. Tahu pernah tengok? Pakai baju macam angkasawan sekalipun. Pernah tak tengok angkasawan punya baju? Pernah tengok kan? Pakailah macam tu. Tak jumpalah orang sekalipun. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Mampu kita jaga diri kita. Kalau bijak sangat. Saya tak ingat ayat Quran yang mana. Allah ada cakap. Dekat dalam Al-Quran dia kata, kalau engkau benci ataupun tidak suka di atas takdirku dan juga pengaturanku, kau carilah tempat lain untuk kau hidup. Masya Allah. Ten, kita nak lari mana Ten? Kalau Allah kata gitu. Ada dunia lain tak? Tak ada. Mana kita nak lari? Tak ada. Dengan dunia ni je lah. Melukutlah di tepi yang gantang. Kalau kena halau lari suami. You keluar, saya halau awak. Bolehlah lari. Larilah rumah mak kita. Tapi kalau Allah halau kita, nak lari dunia mana? Walaupun kita ada segala-galanya. Nak lari dunia mana? Tak boleh. Maka ingat. Ingat diri kita, sedar diri kita. Sedikit perkongsian ini adalah untuk mengingatkan akan diri saya. Tadi siang tadi ada coaching dengan Kak Zura. Cerita, ya Allah, sedar diri. Nangis-nangis kami. Ya Allah, sedar diri kita ni. Kita siapa? Tak ada apa-apa. Pandanglah diri kita ibarat mayat. Mayat yang tidak ada apa-apa. Ketika mana kita akan pergi kepada Allah, itulah yang kita akan bawa. Yang kita akan bawa apa? Yang kita tidak nampak. Apakah yang kita tidak nampak? Amalan kita. Pahala kita. Siapa nampak pahala dia? Cuba angkat kaki. Tak ada orang kan? Saya tak suruh angkat tangan sebab angkat tangan tu dia boleh raise hand kat situ kan. Tak ada orang. Tak ada orang boleh nampak.
Hari ni kita memberi sedekah jariah, kita bagi. Saya ingatkan diri saya. Dan saya ingatkan semua ahli keluarga yang berada di sini. Jangan biarkan setiap pemberian kita itu sebagai satu debu yang berterbangan. Ingat, jaga hati. Jaga hati kita, jaga itikad kita. Sesungguhnya nak join coaching, boleh. Nanti PM saya Kak Ros. Tak PM saya, boleh PM admin insyaAllah. Saya coaching one to one. One to one coaching. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sebenarnya tak ada apa pun saya coaching. Kadang-kadang orang tu coaching saya. So jangan ingat, oh ni coaching ni Ustazah. Kadang-kadang dia coaching saya. Sebab apa dia coaching saya? Dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. So saya, betul lah tu. Yelah tu. Ya benar. Kadang-kadang macam tu. Sebab apa? Mungkin dia nak bercerita dengan saya dengar. Saya ni Ustazah kan, dah makan ubat dah banyak dah. Saya depression sekian. Tu kan Ustazah kan? Itulah sebenarnya kan kita kena jaga hubungan kita dengan Allah kan Ustazah. Ya. Dia coaching saya. Dia tanya, dia jawab. Dah. So ini gurau Kak Ros. InsyaAllah kalau nak coaching boleh bagi tahu saya one to one. One to one coaching. Kita tak panggil invite orang lain. Maka sebenarnya itulah yang kita kadang-kadang kita cerita. Kita tengok siapa diri kita sebenar. Jawatan Allah bagi. Saya cerita dengan pagi tadi dengan Kak Zura. Saya kata dalam berjuta-juta umat manusia, kenapa Allah pilih Kak Zura untuk buat Little Calypso? Kenapa tak pilih saya? Sebab ada tanggungjawab. Allah pilih kita kerana apa? Allah pilih untuk kita sandang satu tanggungjawab yang berat. Berat tugasan tu. Iaitu mendidik anak kecil. Awwaluddin ma'rifatullah. Ingat senang. Dah lah anak tak ada akal lagi. Yang baru kita nak faham. Kita kata alif, dia kata ba. Kita kata ba, dia kata ya. Kita bawa bismillah, dia dah sadaqallah. Ingat senang? Bukan satu benda yang mudah. Kan? Maka sebenarnya itulah antara perjuangan kita. Macam diri saya juga, satu sandangan yang besar Allah bagi, iaitu Allah beri mampu menyampai, mampulah membebel. Orang dengar, tak dengar sudah. Hari ni ramai orang buka kamera. Kalau tadi saya panggil kat Zura, saya takut saya cakap seorang-seorang. Takut lain putus pun saya cakap seorang. Baru dah ramai buka kamera. Teman saya ini. Kalau tak ingat cakap seorang-seorang tadi kan. Maka sebenarnya kadang-kadang kita tengok, Allah bagi saya satu sandangan tanggungjawab. Buat dakwah. Ingat mudah? Tak mudah. Kadang-kadang nak nangis ni tak tahu nak cerita dengan siapa. Takkan nak cerita dengan Kak Zura. Kak Zura pun kata, ini ke Ustazah, aku pun lepas dia cerita kat aku. Contoh kan. Takkan nak cerita kat Datin. Datin tahu tak saya ni. Tadi kan. Buat gelak Datin. Datin kata apa? Dia Ustazah pun tak boleh handle. Tak ada tempat untuk bercerita. Telan ibarat buah zakum. Telan sambil menangis-nangis sebenarnya kan. Tapi itulah cabaran, ujian. Yang kita rasa kat sini telan buah zakum. Tapi moga-moga kita ini Allah satukan ke dalam syurga tanpa hisap. Allah satukan kita bersama dengan ahli-ahli keluarga syurga hingga ke jannah. Maka salawat dan salam buat diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok banyakkan selawat atas Nabi, wahai saudaraku, cintailah sunnahnya. Ini pesan guru kita. Dia kata cintalah sunnah baginda. Dengan kamu akan memiliki cahaya yang membuka pintu ketauhidan ihsan dan menanggalkan kekotoran syirik pada batin. Yang paling sukar syirik pada batin. Tadi kita belajar sama-sama, syirik mulut pun banyak, syirik batin apatah lagi. Syirik batin rasa macam mana? Oh, kemah aku. Kemah betul. Orang tidur aku tahajud. Ada orang dengar? Tak dengar. Hati je. Esok pagi bangun tengok orang sebelah. Oi, aku tahajud malam tadi. Contoh. Ini contoh saya bagi. Itu dia panggil jahatnya hati. Sebab apa? Tak rasa malam tadi kita bangun tahajud sebab Allah bagi kurniaan. Jangan rasa diri kita kemah. Kemah macam mana? Satu hari Ustazah, saya boleh baca 5 juzuk Al-Quran. Wah, kemah. Dia boleh baca 5 ayat belum tentu. Kan? Itu rasa kemah. Ataupun dia tidak terlafaz daripada mulut dia. Duduk dalam hati je. Pun bahaya. Ini paling bahaya adalah syirik pada batin. Moga-moga Allah berikan kefahaman kepada kita buat kuliah pada malam ini. Moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita kekuatan. Doakan saya, moga Allah berikan kepada saya kekuatan, kesabaran yang tinggi. Moga Allah permudahkan urusan saya. Moga Allah bukakan hati-hati mereka semua kat luar sana untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doakan saya, insya-Allah esok saya akan
Pagi saya ada qiyam di sini je. Alhamdulillah bersama dengan anak-anak perlindungan. Dan kemudian setelah itu saya akan pergi ke Rembau untuk pertama solat sunat duha, tazkirah, Isra' dan Mi'raj dan juga sumbangan kepada ibu tunggal. Sebanyak lebih kurang kalau tak silap saya 30 sumbangan. Siapa yang nak berkongsi, tapi saya tak nak ambil dari segi barang. Nak berkongsi dari segi wang ringgit. Boleh salurkan kepada saya akan sampaikan. Sebab barang pada saya dah lambat sangat untuk kita pick up. Tapi kalau yang nak salur Ustazah boleh tak dari segi wang ringgit. InsyaAllah saya masih terima. Tu pun saya lambat untuk bagi tahu pada kita semua. Dan Alhamdulillah Allah detikkan hati saya untuk apa? Untuk berkongsi kepada mereka yang nak dapatkan saham akhirat kan. Kalau boleh tak nak pun sebenarnya. Tak apa sebab dah sempurna dah sebenarnya. Alhamdulillah cukup barang-barangnya yang untuk kita bagi. Ini adalah program yang kedua bersama dengan Rembau dan insyaAllah kita akan ada kolaborasi sampai hujung tahun insyaAllah doakan saya dari segi sumbangan. Siapa yang nak bersama-sama boleh je PM saya masukkan duit ke dalam akaun. InsyaAllah kita akan salurkan pertama mungkin dari segi breakfast. Breakfast diorang tak ada. Kalau ada sedikit sumbangan kita akan belilah nasi lemak ke apa benda untuk kita bagikan kepada ibu-ibu tunggal ini untuk breakfast. Tengoklah macam mana kita atur. Kalau macam sumbangannya banyak, insyaAllah kita akan bagi cash kepada mereka. Kalau sumbangannya kurang, saya takkan bagi cash lah. Takut takkan nak bagi seorang RM1 kan. Tak berapa banyak bagi RM1 je. Kan dia cakap dia puli saya, Ustazah ni gaya ke apa Ustazah? Kita tengoklah mana yang terbaik. Siapa yang nak bersama-sama untuk berkongsi boleh sama-sama join dengan saya insyaAllah. Boleh sama-sama, moga-moga Allah rahmati. Esok bermusafir lagi sekali saya. Tapi jangan risau, saya hanya balik hari je. Pagi kemudian settle tu kita akan petang kita akan ada selawat tafrijah bersama-sama majlis pembuka dan penutup. Jemputlah seramai-ramai yang boleh, iaitu kawan-kawan kita, ahli keluarga kita semua. Kita jemput orang yang sedang kuarantin. Orang yang sedang kuarantin ni bagus kita jemput supaya dia orang tidak mengisi masa kuarantin mereka dengan movie-movie. Ajak dia untuk sentiasa berselawat. Maka saya mohon ampun dan maaf di atas salah dan silap saya. Yang lebih itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya al-fakir yang sentiasa fakir daripada segalanya. Fakir dari segi ilmu, fakir dari